أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى سنته إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, ikhwan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur pada Allah pada pagi ini, pagi yang mulia. Allah Ta'ala kurniakan masa yang baik untuk kita, kerana kita dapat tunaikan satu kewajipan kita terhadap Allah Ta'ala. Di antara tanda kesuburan ataupun denyutan hati, denyutan iman. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada orang-orang yang sentiasa menghadiri jamaah dan semaya jemaah waktu fajar ni, ka'annahu qama al-laila kullahu. Mana separuh malam dia boleh apabila dia tu semaya jemaah waktu isyak, dan separuh malam pula dia boleh apabila dia semaya waktu fajar jemaah. Maka apabila mendapati separuh malam di waktu isyak dan separuh malam pula di waktu fajar, faka'annama qama al-laila kullahu, maka seolah-olah kita berqiyamul lail ataupun menghidupkan waktu malam semuanya. Disebabkan hati kita tak lalai, walaupun hakikat kita tidur, kadang-kadang kita tak ada bangun semaya tahajud, tak ada qiyamul lail. Tapi apabila hati kita itu hidup untuk bangun semaya fajar, seolah-olahnya kita berqiyamul lail sepenuh malam. Qama al-laila kullahu, bangun malam clear dia, mana semua malam tu bangun. Disebabkan hati tak, hati kita hidup. Hati hidup apabila denyut suara Allah Ta'ala, maka hati dia menyahuti dan menerima. Itu panggil hati hidup. Kalau hati mati, dia tak dengar apa. Tuan tak mati, tuan menyawa boleh. Makan apa boleh. Pagi hari gaduh kopi dah. Pagi hari itu nak pergi kedai beli tu, ingat nak makan tu makan ni, mana tuan hidup. Tetapi hati tidak ada denyutan, tidak dapat menyertai orang panggil satu kemuliaan yang besar yang Allah Ta'ala beri kepada hamba-hamba dia, iaitu waktu fajar. Jadi alhamdulillah pada pagi ini, dan sentiasalah kita bersyukur, sentiasalah kita meminta supaya Allah Ta'ala dan menyempurnakan segala, memudahkan segala urusan. Dan memanglah dan kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala sentiasa mengujikan kita. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Allah Ta'ala sentiasa menguji kamu, dan sama ada uji di segi harta kamu dan uji di segi diri kamu. Dan kamu akan la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku. Dan kamu akan dapat panggil dengar apa yang dibuat oleh orang-orang musyrikin, orang ahli kitab sebelum kamu. Dan akan dengar cerita mereka dan apa yang mereka buat terhadap kamu. Adzan katsira, akan penyakit orang panggil satu azab, satu kesakitan yang banyak
Dan jadi orang kafir dan orang musyrikin, orang ahli kitab dan orang musyrikin, dan memanglah sejak zaman Nabi SAW lagi, dan mereka adalah menjadi seteru terhadap umat Islam. Dan sebagaimana Allah Ta'ala, la tajidanna asyaddan nas alladhina amanu al-yahud. Dan kamu akan mendapati manusia yang paling kuat sekali adawah perseteruan kita ialah al-Yahud, golongan orang Yahudi. Disebabkan mereka ni mereka orang Yahudi ni dari segi agama dia ni, dia berpegang bahawa dia ni Sya'bullah al-Mukhtar. Dari segi akidah agama, dia berpegang bahawa dia adalah golongan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana mendapati dalam Quran pun ada, Allah Taala memberi kemuliaan. Faddalna 'alal 'alamin, dan kami memberi kemuliaan dia lebih daripada golongan-golongan yang lain. Dan mereka hidup di zaman-zaman para anbiya mereka dahulu cukup diberi mulia, dan sehingga mereka dapat membinakan satu kerajaan yang terbesar, dan satu kerajaan yang terbesar di zaman Nabi Daud dan juga di zaman Nabi Sulaiman. Maka mereka mengatakan mereka adalah Sya'bullah al-Mukhtar. Dari segi agama mereka berakidah bahawa golongan Yahudi lah golongan pilihan Allah. Sebab tu mereka nahnu abna'ullah wa hibba'uh. Dan kami ni adalah anak Allah dan kekasih Allah. Dan dia kata kami adalah nahnu abna'ullah qalatil yahud. Dan mereka mengata wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan. Dan syurga juga tidak akan masuk selain daripada orang-orang Yahudi. Ini fikrah dan juga akidah yang bertapak di dalam pegangan orang-orang Yahudi. Tetapi setelah kehancuran mereka, dan mereka tidak pernah ada satu negara yang berbentuk di atas kerajaan Yahudi lebih pada 2000 tahun. Dan mereka masing-masing bertaburan di permukaan bumi ini, dan sebagaimana Allah Taala sebut wa qatta'nahum fil ardi umama minhum salihun wa minhum duna dhalik. Dan Allah Taala peracur mereka dan bagikan mereka di dalam dunia, dalam muka bumi ini berbagai-bagai ummah mereka berada. Maka di segi siasah, di segi kanmeng, akidah mereka di segi kanmeng ialah mereka berpegang bahwasanya bumi Palestin adalah bumi Ardullah al-Mi'ad, bumi tempat perjanjian perhimpunan orang-orang Yahudi. Maka sebab itulah dua gerakan ini dapat bersambung. Dan bersambung di antara gerakan Yahudi dengan gerakan Sahyuniyah, panggil nama dia. Dan Sahyuni, Zionis, bahasa kita panggil Zionis itulah. Dan orang panggil Sahyuniyah. Dan Sahyuniyah ni bukan agama Yahudi. Agama ialah Yahudiyah. Tapi Sahyuniyah ni gerakan di segi politik. Ya, gerakan dari segi politik yang akidah gerakan mereka ialah bumi Palestin adalah bumi perjanjian Tuhan terhadap mereka. Terhadap mereka. Sebab itulah beripunya dua pegangan ini di dalam orang-orang Israel. Dan bukan semua. Bukan semua mereka ada dua pegangan ini. Ada golongan orang-orang Yahudi yang berada di bumi Palestin sendiri berkurang 1 juta lebih. Orang-orang yang berpegang di atas dasar Yahudi, atas dasar bahawa mereka inilah golongan manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Tetapi mereka menentang fikrah ataupun pegangan Sahyuniyah. Dan mereka orang panggil bertegak
ataupun mereka ini masih berada di atas ajaran-ajaran dan pegangan-pegangan yang berasal daripada ajaran At-Taurat ataupun At-Taurat yang sudah diubah lah. Kerana banyak di kalangan amalan-amalan orang Yahudi ni yang menyerupai, ada detik penyerupaan dengan orang-orang Islam. Sama ada Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tak makan binatang, mereka kena sembelih. Dan banyak perkara lah yang mereka tu serupa dengan ahli. Sebab itulah kadang-kadang dan setengah-setengah hukum dan kita boleh makan benda-benda ahli kitab yang disembelihkan ahli kitab. Iaitu tak ada lah orang yang paling kuat dari segi penentangan terhadap umat Islam azan kathira. Dan umat Islam diuji dan melalui mereka juga oleh satu kesakitan yang banyak. Dan nak uji melalui mereka. Lebih lagi jelas di zaman kita ni. Di zaman kita ini adalah satu ujian yang paling besar terhadap umat Islam, ialah ujian yang ditimpa terhadap dunia Islam. Sebab itulah Malik Faisal, seorang raja di zaman dulu, Malik Faisal ni raja Saudi dululah. Dia kata Ummul Khaba'is ni, kalau kita ngaji dari hadis, Nabi kata Ummul Khaba'is ni al-khamr, arak. Arak dinamakan Ummul Khaba'is. Ummul Khaba'is, ibu segala kejahatan. Sebab apabila makan arak dia boleh buat belaka. Boleh bunuh orang. Boleh buat segala kejahatan sebab punca daripada arak. Tapi atas dunia ni Ummul Khaba'is ni Israel. Dia bandinglah. Bukan hadis Nabi dak Israel Ummul Khaba'is, tapi dia banding. Kerana segala kejahatan dan segala orang panggil kata zat-zat mana tidak kestabilan mana timurnya fitnah sana dan sini, timurnya peperangan sana di sini, berpunca daripada negara Israel belaka. Berpunca daripada negara Israel, dia kata. Sebab itulah Israel adalah Ummul Khaba'is. Maka dia kata mana-mana negeri Arab di zaman dia, mana-mana ittifaq untuk nak tatbiq atau nak buat baik dengan Israel, dia tak akan masuk. Sebab itulah di zaman dia ni, zaman Raja Faisal ni, negara Eropah tu takut zaman dia. Sebab dia pernah tak jual kerakkan petrol, gas dan petrol ni, sekat boykot, tak jual pada Eropah, tak jual, lebih-lebih lagi pada Amerika. Sekat berapa minggu ya sekat tak jual. Sehingga terpaksa orang panggil menteri luar negeri Amerika ni kena terubai mari minta tolong. Dia kata kesialah kapal tubai semua ni tak boleh nak tubai. Duduk di Sanambin tak boleh nak pergi mana, habis sebab habis minyak. Dia kata minta lah hantar minyak. Jadi rakyat nak pergi payah, nak musafir, nak berniaga, nak pergi situ sini payah kerana tidak ada minyak untuk nak buat dalam kapal tubai ni. Maka Malik Faisal jawab kena, dia kata aku ni boleh syarat itu, aku ni tua dah umur. Tapi sekarang aku nak minta boleh tolong dak aku nak pergi semaya di Masjidil Aqsa. Cita-cita aku nak pergi semaya di Masjidil Aqsa dengan tidak ada orang Yahudi. Tu jawab apa dia. Akhirnya dia tu dibunuh oleh anak saudara dia. Dia kata seseorang yang ada, memanglah ada satu zaman tu dia orang yang mana hati dia baik, tapi juga dia dibunuh. Dan mudah-mudahan pembunuhan itu ada syahid pada dia lah. Dia kata orang Yahudi tak ada lah yang paling menjadi seteru terhadap umat Islam, yang paling kuat sekali ialah golongan Yahudi. Sebab mereka juga percaya bahawa mereka akan dibangkit di akhir zaman ni, Nabi yang akan membawa kerajaan mereka yang terbesar. Tetapi apabila Allah Ta'ala membangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada keturunan Bani Israel,
maka di saat itulah mereka hasadan, dan mereka deki, dan di saat detik itulah mereka menjadi perseteruan terhadap umat Islam sehingga sampai di zaman sezaman dan sehingga sampai di zaman kita ini. Maka kita dapat lihatlah betapa jahatnya perbuatan dan gerakan Sahyuniyah. Gerakan Sahyuniyah ni iaitu gerakan di segi politik yang percaya bahawa bombing Palestin lah menjadi bombing perjanjian atau bombing yang Allah Ta'ala dah kurniakan mereka, dan mereka akan usaha segala-gala, segala kekuatan mereka, dan mereka mengatakan bahawa mereka lah tentera mengatasi segala kekuatan dunia. Baik di segi wa amdadnakum bi amwalin wa banin, Allah Ta'ala wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan Allah Ta'ala memberi amwal dan harta tanah raya. Separuh harta dunia ni dimiliki oleh Yahudi belaka. Segala kekayaan dalam dunia ni adalah milik Yahudi. Syarikat yang terbesar dalam dunia syarikat Yahudi belaka. Dalam dunia ni kalau kita umat Islam nak pergi boykot Malaysia, isu besar masalah boykot ni. Nak boykot, orang panggil nak muqata'ah, nak tasir orang kata barang-barang hak ambil daripada made in America, hak tua-tua dia ni orang Yahudi dan sebagainya. Tetapi orang panggil itu adalah satu di antara jalan lah. Satu di antara jalan untuk nak menguraikan kekuatan yang dia ada. Tetapi orang panggil walaupun umat Islam kekayaan yang mereka milik wa bani wa amdadnakum bi amwalin wa banin, anak-anak, cucu, bilangan mereka. Di zaman sekarang mereka dapat himpun di bumi Palestin lebih pada 10 juta. Dulu tak pernah ada lah bilangan mereka ni sampai 10 juta ni. Tapi di zaman sekarang ni mereka dapat himpun sampai 10 juta berada di bumi Palestin. Dan ada lagi di lain-lain tu bilangan mereka hak perinci duduk di dalam negara-negara lain hak tak mari lagi, yang beragama Yahudi tapi mereka tidak ada fikrah Sahyuniyah. Mereka tidak ada fikrah Sahyuniyah. Hak ada pegangan Sahyuniyah mesti mari duduk di Palestin. Sebab Sahyuniyah ia berpegang dengan bombing. Sebab tu Yahudi hak tak ada fikrah Sahyuniyah tu, setengah mereka tidak musafir ataupun tidak hijrah mari duduk di Palestin. Ramai lagi duduk di Poland, duduk di Denmark, dan setengah tu tak ramai duduk di Jerman pun ada, dan di Amerika sendiri pun ada. Kita tengok cubit belarak learning tu ialah Yahudi yang tidak ada akidah Sahyuniyah. Hak duk menetek Israel learning di kalangan orang Yahudi sendiri. Dah duk belarak, duk tunjuk gambar, duk tunjuk pai, stop here tu. Yang mana berhenti stop war, berhenti kill Gaza, kill apa semua tu. Jangan bunuh orang Gaza, berhenti peperangan semua tu. Orang Yahudi yang tidak ada fikrah Sahyuniyah. Yahudi hanya akidah Sya'bullah al-Mukhtar, golongan keturunan yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Tidak ada akidah Sahyuniyah, iaitu akidah bombing. Apabila mereka tidak ada akidah Sahyuniyah, iaitu bombing Palestin menjadi bombing milik mereka, sebab itulah kalangan mereka itu tidak hijrah. Tapi apabila himpun dua fikrah ni, akidah dari segi Yahudi dan pegangnya dari segi Sahyuniyah, maka hak ni mereka wajib kena hijrah hidup Palestin. Maka mendapati satu hari demi satu hari dan mereka berhimpun di bumi Palestin sampai 10 juta di zaman kita ini. Dan sekarang mereka ini juga mulai hijrah tubik dan berlaku peperangan akhir ni, dan mereka yang ada orang yang paling suka kepada kehidupan dunia juga orang Yahudi. Walau alfa sanatin, walau sekira kalau boleh dia nak umur dia panjang sampai 1000 tahun, Allah Ta'ala rakyat cerita mereka. Orang yang paling
mana jaga di segi kehidupan dah ialah golongan orang Yahudi. Ya, sebab itulah mendapati mereka apabila berlaku peperangan ni dah 1 juta 2 juta sampai 2 juta orang-orang Israel yang mana lari tubik daripada Israel. Ya, kerana dan mereka takut dan ketakutan yang ada di dalam mereka. Dan sebab tu di zaman lah ni dan sekarang ni peperangan masih ada. Dan serangan letup kebang masih ada, tapi redalah sikit. Dan mana tidak kuat seperti 2 minggu atau minggu yang lalu. Dan mulai orang panggil ada kira-kira atau orang panggil sulh kecek. Dan tanglap tu ada dah tuan di antara pihak Hamas sendiri dan juga pihak-pihak Israel ada tuan kecek masalah nak let plan tu apakan. Nak gile orang panggil tukar tawanan perang. Yang mana tentera Hamas ni dapat igak ramai di kalangan ketua-ketua askar Israel. Dan banyak sekali dalam peperangan ni tak sukalah peperangan ni. Dan kata Hamas ni boleh buat sepasal ni. Dan tak ada berita sikit habuk di kalangan Israel. Dan boleh tunjuk gambar kata berapa orang bilangan tentera Hamas mati, berapa orang kena igak, lubang mana kata hak dia boleh jumpa. Hanya dia jumpa lubang-lubang yang digali untuk buat tempat lari atau tempat nusuk ni, dia jumpa banyaklah. Dan dia meletukkan situ, meletuk ke sini, jumpa lubang situ, jumpa lubang sini. Nah, tapi walaupun demikian, dia tak boleh nak serai lagi lubang. Dan kebanyakan apabila dia jumpa lubang, dia duk seperang kau, duk tengok kau, dan hatta hanying turun kau. Dan kadang-kadang tak ada nak turun lagi, duk seperang dia, dah meletup dah bang. Nah, ni sebab tu dia bimbang, dia takut. Dan nak turun ke lubang tu, dalam tu lagu mana? Padahal semua gambar tu duk hatta belakang. Dan dari segi Hamas sendiri pun dia hatta lubang dia. Dan mana wartawan nak kau besok turun pergi pukul. Tapi tak tahu mana lah tanah. Bumi hak luas setara tu duk seperang le atas pun tak nampak, duk le tanah ni. Tapi dia yakin bahawa dalam tanah tu kena ada lubang. Dan tentera dia kena ada. Kehebatan tentera Hamas ni, kalau dia naik masa biasa ni, dia tak pakai, dia tidak ada pakaian askar. Jadi seolah-olahnya mereka ini hak duk di dalam rakyat biasa tu boleh jadi ada setengah tu tentera dah. Jadi tak tahu dia. Dan kalau dia duduk orang kampung biasa, jadi orang biasa. Tapi apabila dia waktu dia perang atau waktu dia nak buat serangan, dia turun bawah, dia tukar pakaian. Sebab tu tak kenal. Dan radap ke-6 pun tak kenal. Dan Muhammad Dih ni tak kenal duk mana orang sangkan hok besar sekali ni. Kong bencakar hok besar sekali Hamas ni, Muhammad Dih ni duk mana dah. Dan duk mana, walaupun tuai tu ada gambar dia, tapi duk mana dia tak tahu. Dan khosok dia ni Abu Ubaidah pun tak kenal muka. Rakyat Palestin ni pun tak kenal muka dia. Tengok-tengok tubik ni tudung muka semua. Dan mulzam dia panggil dia, ambil kain, kita ni kain serban tu lah. Dan jadi syiar buat dia kain serban ni, dan nampak mata dua butir. Tapi apabila tubik seorang ni Israel kacau. Setiap kali dia talangkan, setiap kali dia baca, setiap kali dia raingan gapo yang akan berlaku dan apa yang akan buat, dengan tunjuk gambar dan sebagainya. Dan gambar ada belakang tunjuk. Dan gambar dia buat tu, gambar buat tunjuk. Dia panggil songkram se. Dan peperangan di segi teknologi baru untuk nak tanding ketakutan. Dan kerana se ni apabila takut ni satu kemenangan dah. Sebab tu apabila kita lihat berita-berita daripada pihak Eropah ni, BBC, CNN semua, banyak berita yang mereka ni putar belikkan berita. Orang panggil kata Bitburn Kausan. Dan berita sekali dia tubik berita seorang Payaban. Dan Payaban duk di Mustasfa Syifa tu. Dia tubik klip Payaban duk kata Hamas mari duk ambil ada duk le hospital,
tentera Hamas mari duk ambil gunning di hospital. Tapi gigi mari klip ni orang hak buat klip tu bukan orang Palestin, darah hak Israel. Mana orang sosial media dia cari gambar jumpa kata hak ni sebenarnya bukan daripada payaban hak Palestin dak. Tapi hak ni yang dibuat oleh Yahudi. Untuk nak dunia ni faham kata apa yang dibuatkan oleh Israel itu memang betul, kerana di situ tempat menusuknya orang-orang Hamas, tentera-tentera Hamas. Sang Amerika sendiri juga tubik terangkan kata Israel buat tu kena. Sebab apa? Sebab dalam kereta Is'af, kereta ambulans di rumah sakit apa semua tentera Hamas ada belakang menusuk situ. Tapi sebenarnya bukan dia panggil tu bitburn kawasan banyak. Sehingga kadang-kadang dia ambil klip terjemah kat lain. Dia ambil klip orang-orang Palestin hok duk teriak duk gapo orang tua-tua, dia terjemah. Kata orang Palestin ni mana supoh kepada Hamas, kata jahat pada Hamas lah menyebabkan dia ni susah, menyebabkan rumah dia hancur, menyebabkan anak dia mati. Tapi apabila kita tengok orang Arab, kita dengar bahasa Arab yang kecek sebenarnya bukan dia kecek lagu tu. Dia terjemah salah, terjemah masuk oleh dia. Tapi kau dia ni serta dunia ambil kau dia lah. Sebab kau CNN, BBC dan kau besar-besar dunia ni sama kau hak radap dunia ni, orang beli kau hak sana kau radap dunia belaka. Ini orang panggil songkram. Bukan sekadar peperangan melalui senjata, tetapi peperangan melalui sosial media juga boleh guna untuk menjadi alat atau menjadi senjata dapat kuat sebagai senjata yang kuat juga tak kurang daripada senjata alat beda yang ada di sisi mereka. Sebab tu dunia Islam kita pun juga kena orang panggil kata kena telitilah mengata teliti di dalam terima satu-satu berita. Jangan tengok semata-mata tengok fokus kepada satu-satu samnak kau daklah kalau kita ikut berita ni. Kita kena tengok banyak pihak supaya, dan yang paling besar sekali syahidul ayan dia panggil. Orang hak duduk dalam hekan. Banyak di kalangan orang Eropah hak jadi bomo, baik jadi payaban, hak masuk dulu belum perang ni orang panggil ongkon kacak sangkun, anamai lok apa semua ni, dia ada mustashfa dia ada orang payaban dia di Gaza ni. Dia ongkan UNESCO hak sak pada cak-cak apa ada orang payaban, ada kai pulipai, ada tempat hak dia. Maka ramailah mutatawin yang asal sama payaban asal sama bomo orang Eropah ni hak giduk di Gaza di Palestin banyak. Tapi berlaku perang ni ada setengah tu lari tubik dah. Awal-awal perang mereka lari tubik. Dan ada setengah-setengah lagi hak tak tubik pun ada. Dan hak masih berada lagi dan baru-baru tubik pun ada. Baru-baru tubik. Dan hak tu lah hak ayat hakikat berlaku sebenarnya. Bagi syahidul ayan hak sebenar, hak ayat apa yang berlaku sebenar di dalam bumi Gaza. Dan juga orang-orang hak kena tahu di kalangan orang Yahudi ni punya kata nak lepas banyak. Sehari 2 hari ni termasuk orang Syiah kita. Lepas 25 orang 26 orang Syiah hak masih duduk lagi dalam tahun ni. Mana beluk hak tolong dia lah. Cara mana dia nak tukar orang, cara mana tu adalah cara dia. Tak banyak ni nak lepas rak ni, rak belakang. Baru ni lepas tak ramai. Lepas orang tina tua tu kan. Kita tengok sampai orang tina tua tu. Gapo ya dia raya. Dia rakyat gapo tentang akhlak dan kelakuan orang-orang Hamas, orang Islam Palestin, orang Gaza ni dah hak jaga dia dengan cukup baik. Dan dia kata apa yang ditunjuk dalam dunia untuk nak mencemarkan Islamofobia, mana takut pada gerakan Islam ni. Dalam dunia sekarang ni memanglah mereka suka nak tayangkan gambar keganasan, kekerasan Islam. Tetapi mereka tak tunjuk kekerasan, keganasan yang dilakukan oleh Zionis terhadap orang Islam. Jadi kadang-kadang setengah dunia tu, kalau zaman dulu
Dan mereka percaya apa dicerita oleh kerajaan mereka. Dan sebab tidak ada alat baru. Tapi di zaman sekarang, dan kerajaan rakyat lagu mana kadang mereka tak percaya dah rakyat mereka. Sehingga kita mendapati sekarang ni depan White House ni, depan Tamniat Alternatif di Amerika ni, berapa ratus ribu orang yang duk belarak. Dan di kalangan orang panggil tu Amerikan sendiri, dah mana rakyat Amerika sendiri, dan di kalangan orang-orang Arab Palestin, orang Arab hak hijrah duk di Amerika ni, beratus ribu mereka duk belarak depan White House ni, suruh dan Kongres Amerika ni, nah mana berhentikan senap selun Israel. Sebenarnya Israel ni kalau Amerika tak sokong, dia sebentar je, dia tak lawan. Dia tak lawan sebenarnya, tapi disebab disokong oleh dunia-dunia barat, dengan alat senjata, dengan gapo segala, sokong ni menyebabkan Israel tu ikut dia nak buat apa. Dia seolah-olahnya anak manja Amerika lah. Dia buat gapo tak salah, tapi Palestin ikut buat gapo nak menyawa salah. Dia cubik satu undang-undang matra neng hasi dia. Undang-undang orang Palestin ni tak boleh tak ada air hujan taruh. Sebab dia kata air hujan ni hak Tuhan, dan Tuhan turun ni untuk fak dia. Tubik undang-undang. Mana-mana Palestin tak ada air hujan taruh, salah undang-undang boleh igak, salah kena bayar, kena igak. Ni ya terjahat apa dia tubik pelik. Air hujan dia kata hak dia juga. Orang Palestin hak duk di difah lah, hak duk di bawah jaga air dia ni kena turun undang-undang dia. Kalau ambil kalau tahu salah undang-undang kena igak. Mana matra neng hawa apa tak ingat matra dia ada. Nah, ni ada satu kejahatan yang dibuat oleh orang-orang Israel terhadap orang Islam kita di bumi Palestin. Walaupun pada belum ni mereka datang itu sebagai pendatang, orang mari tupai, tapi dia tupai tak sampai 2-30 tahun, daripada satanak pu lipai, dan satanak pu mari duduk, jadi satanak tuan rumah. Apabila dia jadi tuan rumah, maka segala-gala kejahatan dia laku terhadap saudara kita di bumi Gaza. Dan bila mereka kembali, wa in uttum udna, kalau dia klik kami pun klik. Dan gitulah nama pegangnya orang-orang Gaza, pegangnya tentera-tentera Hamas. Dan apabila mereka ini uttum udna, dan apabila mereka kembali kami pun lagi. Salah lagi tu. Sebab tu mereka tidak ada takut. Mereka tidak merasa kalah. Walaupun mereka hancur dan mati tentera, mati keluarga mereka dan segala-gala dan musnah terhadap mereka, tapi mereka kata arwahuna fidaun, mana segala roh kami ni dah kami serah dah lillah walil aqsa, dah untuk Allah dan untuk bumi al-aqsa. Ini kehebatan yang ada, jiwa semangat perjuangan yang ada terhadap orang-orang Arab Palestin ni. Dan satu tunjuk kerana tak syak mereka ini adalah anak-anak cucu dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Syam, dan anak-anak cucu Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, anak-anak cucu dia mening, dan anak cucu segala abtal, orang panggil segala pemimpin-pemimpin Islam yang kuat di zaman-zaman sahabat dan zaman-zaman dahulu. Tak syak mereka keturunan dia mening, dan keturunan orang-orang yang kuat di zaman sahabat dan zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tak syak lagi ala inna nasrallahi qarib, dan pertolongan Allah Taala masih dekat. Dan kita akan dapat lihatlah. Dan lepas pada ni kita akan dapat lihat dan pertolongan Allah Taala yang akan datang. Dan satu di antara kekuatan yang mereka merasai kuat dengan alat senjata dan kuat dengan segala-gala, tetapi melalui tentera yang sedikit pun dapat mengalahkan mereka. Karena Allah Ta'ala kata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Sebagaimana tentera Talut. Tentera Talut ni Nabi Daud AS jadi tentera Talut, orang muda. Tentera dia tak lama. Sehingga pergi sampai di sungai tu, tak minum illa man igtarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhu. Bagi siapa dari perjalanan jauh, lapar, panas, dahaga, bagi siapa dia air, pemimpin dia tak minum air.
Malaikat ambil minum dengan tangan. Dia ambil illa man tarafa ghurfatan bi yadi. Makna bukan ambil taruh air penuh minum sampai kenyang dak. Cuba fasyaribu min, maka kebanyakan tentera raya maka dahaga. Siapa di tebing air dah, di sungai dah, maka minum belaka. Illa qalilan minhum. Mereka sedikit sahaja di kalangan mereka hak mengikut perintah tentera, perintah pemimpin dia. Maka hak sikit itulah dilawan dengan tentera Jalut sehingga akhirnya dapat kemenangan. Faqatala Dawud Jalut. Nabi Daud dapat membunuhkan Jalut. Iaitu tentera sikit tapi kun nampak tentera. Supaya tentera Hamas 20,000 orang, 10,000, 20,000 orang. Dah lawan tentera Zionis beratus ribu. Supaya tentera Yarmouk dulu. Dah Byzantine ni 200,000. Dah Byzantine 200,000 tentera Byzantine. Dah cakawak Byzantine, Roman Byzantine dulu. Tentera Khalid berapa? Dah 30,000 lawan 200,000. Tapi dapat kemenangan. Demikianlah. Bilangnya dah bukan tua ciwat kemenangan dak. Tapi tua ciwat kemenangan sebenarnya al-iman dan as-sabat, tetap tenang, keyakinan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dapat lihatlah. Dan benda yang Allah Taala cerita dalam Quran di zaman dahulu, maka berlakunya di zaman kita, itu menunjukkan di atas kebenaran Al-Quranul Karim. Dan kadang-kadang kita tak nampak benda sebenar, duk dengar cerita dalam Quran ya, duk tengoklah tafsir sebenar. Mana kita tak nampak gambar. Tapi sekarang kita boleh tengok gambar, boleh tengok benda sebenar, percak, orang panggil cerm percak. Boleh tengok dengan mata kita, boleh tengok boleh dengar dengan telinga kita, boleh tengok dengan mata kita. Betapa tentera yang tak ramai dapat mengalahkan tentera yang ramai. Dan apabila mereka mencukupi syarat-syarat pertolongan Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala dah kurnialah pertolongan kepada saudara kita di sana, insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.